Ini aku paling tinggi tau, 67K lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk memperbanyakkan amalan kita, terutamanya pada malam 10 malam terakhir Ramadan ini, insya-Allah. Okey. Hari ini saya akan menjemput seorang tetamu untuk kami akan berbincang tentang topik adakah usia muda menjadi penghalang untuk berjaya. So sebelum tu, bagi yang belum mengenali saya, nama saya Engku Muhammad Fadli bin Engku Azman. Saya berasal dari Kuala Terengganu dan saya berumur 19 tahun. Sebelum tu saya nak tanya, apakah erti kejayaan yang sebenarnya? Boleh siapa-siapa jawab? Apakah erti kejayaan? Saya nak anda jawab. Apakah erti kejayaan? Right. Okey. Jadi erti kejayaan ialah apabila kita memiliki satu matlamat, kita buat tindakan dan kita capai. Itulah erti kejayaan yang sebenarnya. Kejayaan bukan terletak pada kekayaan, tapi kejayaan bila kita buat satu matlamat, kita buat tindakan dan kita capai apa yang kita inginkan. Itulah erti kejayaan yang sebenarnya. Setahu saya, kita semua telah melalui fasa kejayaan kita masing-masing. Kalau bagi saya ada fasa kejayaan saya. Contohnya macam dulu saya pernah ada niat untuk dapat wakil badminton. So saya berlatih selama setahun dan Alhamdulillah saya dapat menjadi wakil badminton dan saya dapat memenangi nombor 2. Jadi itulah kejayaan bagi saya. Saya harap korang semua. So, jawapan bagi topik kami hari ini ialah ya. Anak muda boleh berjaya. Anak muda boleh jadi kaya dan berjaya. So, saya akan invite guest saya hari ini. Ini macam bagi saya memang dah berjaya. Anak muda yang dah berjaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke Syami? Suara. Alhamdulillah sihat. Boleh perkenalkan diri tu? Okey, Assalamualaikum. Nama Ana Syahmi. Boleh panggil Syahmi je lah. Ana menetap di Kuala Terengganu. Jadi, itu. Menetap di Kuala Terengganu. So hari ni kita nak berbincang tentang adakah usia muda dapat boleh jadi kaya dan berjaya. Menarik topik tu. Sebab biasanya kalangan kita biasanya kalau ramai yang menganggap bahawa kalau kita di usia muda ni kita kena perlu pergi universiti dulu. Kita tak boleh untuk start berniaga. Typical. Betul? Betul. Tapi benda tu ada betulnya, ada yang maknanya kita jangan ambil bulat-bulat je lah, maknanya gitu. Kita tak boleh ambil bulat-bulat. Dan pada pandangan saya, untuk berjaya pada usia muda ni bagus. Sebab apa? Sebab darah muda kan, kita jadi lebih, semangat kita tu lebih tu. Lepas tu kita punya nekat apa semua. Lepas tu kita tak ada satu komitmen yang
menyekat kita untuk mencuba. Seperti mana kita tak ada, we have nothing to lose maksudnya. We have nothing to lose. Ha. Saya sekarang macam belum ada komited yang sangat besar lah kalau bagi Nah, yang muda. betul, belum Dan ada komitmen yang besar. uh, ada dulu mentaliti yang kata yang kita kena belajar, kalau kita tak belajar, kita tak ada kita tak graduate university, kita tak akan berjaya. Bagi saya macam contoh memang betul, tapi rezeki tu atas tu, rezeki tu yang Allah punya. Walaupun Betul. kita tak ada graduate, tak graduate pun, tapi insya-Allah kita akan boleh dapat laluan yang lain. Betul. Setuju. Sebab sekarang disebabkan mentaliti macam tu, kita jadi sekat diri kita daripada cuba benda baru. Betul. Sepatutnya kita kena explore lah benda tu. Kita boleh nilai dia punya baik buruk dia kan. Dan untuk kita punya ilmu baru macam kita, bila kita explore benda baru ni kita akan jadi nampak peluang-peluang baru. Jadi benda tu kita tak akan dapat kalau macam kita dia macam duduk kat dalam comfort zone lah. Bila kita tak ambuh cuba something ni, maksudnya kita macam duduk dalam comfort zone. Lepas tu comfort zone ni mana kata benda yang membunuh, sesuatu yang membunuh kita untuk tu. Sebab tu macam kalau comfort zone ni, apa yang saya tahu, kita ni sebagai manusia, kita ada dua pilihan. Kita ada comfort dan kita ada courage. Kalau kita biar apa yang kita ada, kalau contoh macam kalau kita selesa dengan kawan yang kita berkawan dengan sekarang, walaupun hakikatnya kita berada dalam kesusahan, itu bermakna kita berada dalam comfort zone. Betul. So, keluar dari comfort zone tu, kita mesti ada keberanian. Kita mesti ada keberanian untuk melangkah ke depan. Kita mesti ada keberanian untuk mencuba apa yang kita belum cuba untuk buat. Betul. Lepas tu tadi balik pada tajuk berjaya pada usia muda. Kita sebenarnya waktu muda ni sebenarnya sangat bagus untuk kita start bina kenalan, start bina kita punya networking lah. Kita start create circle kita daripada kawan-kawan daripada orang-orang bisnes. Dan paling senang adalah untuk mencari guru. Sebab apa? Sebab bila kita muda ni, kita akan lebih selamat, bukan selamat gana, kita akan lebih selamat sebab apa? Sebab ada orang yang dah lalu benda tu. Jadi bila kita berguru dengan orang yang dah lalu benda tu, kita jadi lebih tahu mana lubang-lubang yang bahaya untuk kita lalu. Jadi bila kita di usia muda, lepas tu kita ada pula ilmu daripada orang-orang yang guide kita dan circle kita, benda tu yang akan lebih kita kita lebih selamat lah sikit daripada kita terus gagal langgar dinding sokmo. Sebab tu perlukan mentor. Tapi mentor dekat dunia ni ramai sebenarnya. Ramai, sifu-sifu ramai. Kita kena tengok apa ni daripada background dia lah. Macam mana dia guide orang, dia ada proven success ke tak lagi. Macam tu. So kalau contoh Sila. kalau kita berbalik pada topik, bagi saya contoh utama yang saya boleh ambil, kita boleh ambil contoh sebagai Mark Zuckerberg, CEO kepada Facebook. Dia antara orang yang termuda billionaire di dunia. Betul. Pada saya sorry. Fadli. Yep. Suara entah hilang-hilang. Oh ya. Yeah. So hilang. Ya.
Okay, dengar? Boleh? Comel-comel. Clear. Okay. So, Mark Zuckerberg ni masa umur 20 lebih dia belajar di Harvard University. So terjadinya Facebook tu padahal asalnya ialah dia nak macam nak bagi student kat sana tu mengeratkan silaturahim. Dia nak buat satu platform yang boleh student berkomunikasi. Berhubung. So selepas Facebook tu jadi macam apa ni? Macam dah expand, dah besar, dia buat keputusan untuk keluar dari university. So masa tu dia fokus untuk membangunkan Facebook ni. Kau macam tu nama lah. apa Jadi, Fadli? Oh, nama Ana Syahmi. Boleh panggil Syahmi. macam Syahmi. Alhamdulillah. Maksudnya macam Mark Zuckerberg tadi, maknanya situ kita boleh nampak dia ambil risiko untuk dia, sebab dia nampak opportunity, nampak peluang. Ya, Macam betul. kita orang-orang muda, kita akan senang untuk nampak peluang. Dia orang lain peluang yang dia nampak, tapi maksudnya bila kita muda ni, kita akan lebih terdedah sedikit lah dengan tu. Jadi kita tahu apa keperluan macam Mark Zuckerberg tadi, dia nak ada satu platform yang boleh berkomunikasi kan. So tapi dia fikir tu jauh lagi, sampai bukan setakat kawan-kawan dia je berhubung, tapi Dia boleh dunia. dunia. Tapi sampai sekarang memang seluruh dunia pakai Facebook. Sampai Instagram dia beli, Instagram WhatsApp dia pun beli, dia beli. WhatsApp dia So beli. dalam apa tu niche bidang ke industri, industri Industri. komunikasi, semua dia conquer. Betul. Teknologi. Lepas tu contoh macam kalau bagi saya memang ada big why memang untuk saya nak jadi jutawan sebelum dia ada umur 25, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Boleh. InsyaAllah, saya akan cuba lah. Bagi saya memang kalau kita dah ada big why yang sangat besar, bila kita ada ilmu yang betul, ada mentor yang betul, insyaAllah boleh. Tinggal kita nak buat je. Ya, betul. Kita kena buat tindakan yang luar biasa. Bukan tindakan yang biasa-biasa. Gitu. Kita nak benda yang kita tak pernah dapat, kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. Betul. Jadi untuk buat itulah kita maksudnya macam mengambil risiko. Dia bukan risiko kerana kalau macam kita tahu benda tu bagus, janganlah kita pergi buat benda tak sepatutnya kan. Maksudnya kita cuba benda yang baguslah, jangan kita menyalahgunakan, kenapa awak panggil? Macam dah menyalahgunakan. Sebab kalau ikutkan sekarang ni platform ada dah. Platform memang tersedia. Lepas tu tinggal kita je nak memanfaatkan. Jadi anak muda mestilah selalu explore web apa semua kan. Jadi mesti akan tahu mana nak search apa kan. So benda tu sepatutnya boleh jadi opportunity dan bukannya benda yang mengurangkan kita punya productivity. Maknanya bukan ada media sosial kita akan jadi lebih agresif. Macam explore benda yang pelik. tak buat. Jadi gunakan media sosial tu branding. Benda yang bagus untuk start daripada awal adalah branding. Sebab branding ni antara benda yang makan masa kan. Benda yang memakan masa yang lama. Jadi daripada awal ambillah peluang untuk branding diri kita. Untuk macam dalam masa yang sama kita bina self development. Maknanya kita bina jati diri. Kita pun branding diri kita supaya menjadi role model ataupun maksudnya inspirasi orang lain lah. Maknanya kita menjadi model yang baik dan bukannya maksudnya orang nampak tu bagus dan bukannya yang ya, betul. Sebab biasanya macam kalau bagi orang muda ni biasanya
dia terpengaruh dengan benda-benda yang macam menyeronokkan. Dia macam, bukan saya nak menyalahkan, tapi cuma macam saya pun tengah muda. Nak buat apa yang tu. Sekejap boleh. Alright. Ya. Ada masalah teknikal sikit. Ada. Assalamualaikum. Boleh? Bapa hilang? Salam. Dah kok. Salah tu. Okey. Okey. Dan macam bagi saya orang muda ni biasanya dia suka sekarang jadi fasa untuk kita mencuba benda baru. Betul. So macam mana? Saya pun tak erti. Maksudnya kita fresh lah. Kita fresh untuk mencuba something. Betul. So macam ni ada benda nak cakap ah? Saya pun tengok. Tajuk kita anak muda kan. Jadi selain daripada kita tidak memilih platform yang salah, kita boleh juga kalau macam kita tak ambil, dia tak semestinya bisnes je. Bukan maksudnya kita lagi daripada akademik tu, maksudnya kita bukan bisnes je satu-satunya platform yang ada. Ini kita ada juga orang yang ambil risiko, dia berhenti belajar, dia buat macam jadi YouTuber pun ada. Lepas tu ada, maksudnya luas lah. Dia ada yang jadi videographer, maksudnya dia ambil job videographer, maksudnya. Tapi tu bisnes kok. Tapi tu bisnes kok. Bisnes. Tapi services. Okey, dapat dah. Apa benda yang kita boleh cebur masa muda adalah mengikut apa minat kita. Minat kita. Jadi daripada minat kita tu, macam tadi lah, ada orang minat videografi, fotografi. Jadi dia memanfaatkan bakat dia supaya dia dapat bagi servis dekat orang lain apa semua, untuk bagi tambah nilai orang lain. Macam orang nak edit gambar ke edit video, dia tahu. So dia boleh take place benda tu. Ada juga orang yang hobi dia melukis ke melukis gitu. Maksudnya betul, macam kita minat. Sebab perniagaan sebenarnya bukan menjual, tapi kita membantu orang untuk mendapatkan produk tu, memberi manfaat. Betul. Sebab betul. sekarang ni business is all about problem. Di mana ada problem, di mana ada problem, so business tu dia datang sebagai solution. Betul. Benda tu saya belajar dari Dr. Azizan. Kita bukan menjual, tapi kita menolong. Betul. So dekat situ kita boleh ubah kita punya niat ataupun atau kita punya itulah niat kita. Maksudnya daripada kita, ada orang dia buat untuk duit semata-mata, so jadi niat nak bantu orang tadi tu hilang. So kita kena faham lah apa benda yang kita buat tu. Jadi kita tahu kita buat tu adalah menambah nilai hidup orang lain. Betul. Jadi apa? Sila. Macam contoh, macam bagi saya lah, bisnes ni macam kita tak kira umur. Walaupun kita muda ataupun tua, kita tetap boleh bisnes. Kita boleh buat. Saya pun tak ada topik dah.
So, bagi pendapat Enta, kenapa lagi? Biasanya kalau orang muda, apa orang muda ni ada kan setengah-setengah hak macam tak ambuh mula bisnes. Sebab apa? Apa menjadi penghalang dia orang tak ambuh untuk cuba? Menjadi Apa penghalang. sebab-sebab? Okey. Antara sebab menjadi penghalang untuk kita start berbisnes ialah kita biasanya kita takut. Kita takut yang kita tak yakin dengan diri kita sendiri. Kita tak Betul-betul. yakin yang kita boleh ke buat bisnes ni. Sedangkan kawan-kawan kita tengah enjoy lagi, tapi kita akan habiskan masa untuk belajar, untuk buat bisnes. Jadi sebab tu lah jadi penghalang utama bagi Jadi orang anak muda. takut ni merupakan takut ni salah satu daripada biawak. Betul. Biawak. Biar buat dah minda. Biawak dan minda. Ya. Sebenarnya sepatutnya kita yang perlu lebih percaya pada diri kan. Tapi ada setengah-setengah orang sebab dia tak pernah cuba. Mungkin dia tak pernah cuba. Jadi rasa takut. Dia takut banyak. Takut tak ada orang nak beli. Dia ada banyak takut. Takut orang kata. Lepas tu takut. Banyaklah dia takut. Takut nak spend. Takut ambil risiko. Disebabkan takut tu saja dia jadi matikan dia punya tu. Sebab tu sebab tu mana-mana kelas motivasi macam Dr. Azizan Osman dia tekankan big why. Sebab orang yang ada big why je dia boleh lawan benda tu. Sebab kalau kita tak ada big why jadi kita nak lawan kita punya takut. Jadi takut kita tu lagi besar daripada matlamat kita. Dan sebab kita tak ada matlamat yang besar. Jadi takut tu lebih besar daripada matlamat kita menyebabkan kita tak apa, biar orang lain je dah buat. Aku tak pandai kot benda ni. Ada satu lagi alasan orang dia tak boleh cuba bisnes. Alasan dia tak pandai. Sebab dia tak pandai, macam alasan dia, pandai ke aku buat bisnes? Tak pandai aku nak closing orang. Tak pandai aku nak buat iklan. Dia menggunakan alasan tak pandai tu. Dia gini, semua orang bermula daripada kosong, daripada zero. Tak pandai ni benda yang kita boleh belajar, kita boleh yelah, tak pandai kita belajar. Betul. Boleh belajar. Jadi maksudnya alasan tu sebenarnya kita tahu jawapan dia. Cuma dah apa panggil jadi penghalang lah. Ya. Betul lah. Dia sebenarnya dia spiritual. Dia tahu aku tak pandai aku boleh belajar. Dia tahu dia boleh belajar tapi dia tetap pertahankan tak ambuh tu. Salah satu hak biasa macam ya betul. Sebab satu lagi contoh macam macam ni. Contoh macam apa? Apa? Ada contoh macam kalau takut tu. Contoh biasa kalau anak muda ni dia memang kalau bagi saya pun ada halangan. Saya pun malu untuk bercakap sebenarnya. Betul. Tapi sebab saya ada matlamat, sebab saya ada big why yang tinggi. Big why bukan sekadar big why yang contoh macam kalau kita nak pakai kereta besar. Itu pun tak mencukupi. Tapi big why yang sebenarnya ialah big why yang kita ada masalah keluarga yang menjadi push factor kita. Betul. Macam kalau bagi saya nak tolong mak saya. Betul. Itu lah sebenarnya yang boleh menjadi push factor tu. Kalau contoh sekadar nak pakai kereta besar tu kurang lah. Lepas tu macam Anas sendiri dah push factor Anas sebab Anas sendiri anak sulung. So benda tu overcome Anas punya ketakutan, alasan macam tak ambuh buat. Jadi cuba lah dulu lah. Maksudnya pergi je buat je. Supaya kita salah satu penghalang lain juga adalah keputusan. Maksudnya kita terlalu lama ambil masa untuk buat keputusan. Macam jadi dia nak buat dah masa ni bergerak.
Betul. Dia gini kali dia macam tak buat-buat pun. At the last. Betul. Betul. Terlalu banyak Kan berfikir. terlalu banyak berfikir, betul, pandai-pandai. Hmm. Itulah. Sebab macam Ana dulu memang Alhamdulillah. gitu. Ana tahu sebab memang gitu. Ana dulu takut. Dulu alasan dia macam dulu Ana pun macam dia takut macam gana kalau ada orang WhatsApp aku kan aku nak suruh dia beli kan. Itu kalau macam dia produk atau modal ikan apa semua. Jadi takut banyak benda. So jadi uh, gitu lah. Sebenarnya benda Betul. tu sebab tu kita panggil bisnes ni as a marathon. Bila awal-awal, benda tu bila awal-awal tak pelik pun kalau kita takut ke apa semua. Jadi mula je, start je. Maknanya bila awal, ni kita punya roadmap, kita punya timeline. Kita baru duduk kat sini, jadi kalau kita takut, okay, aku tahu aku takut. Memang awal-awal memang gini. Jadi aku kena lawang aku punya takut tu. So, slow-slow kita akan Betul. at the last, insyaAllah, kita akan dapat kita punya matlamat. Betul. Dan satu lagi kelebihan anak muda, kita ada masa. Kita Kita ada ada masa. masa. Mm-mm. Kita ada masa yang Uh, banyak dan kita ada tenaga. um, apa memang salah sangat lah. Memang tak betul lah kalau kita jadikan alasan kita tu tak ada masa nak buat Tak ada masa. Anak-anak dia pernah jumpa satu quote yang menerangkan benda tu yang macam orang hok bagi alasan tak ada masa tapi tak ingat nak pergi ke bawah. Cuma lebih kurang maksud dia tu tak ada masa tu sebenarnya bukan alasan. Ada orang lain hok buat juta-juta, dia 24 jam, kita pun sama 24 jam. Dia Ya, betul. sebenarnya di atas kita macam mana kita memanfaatkan masa kita sebenarnya. Betul. Dok Sebab pandai apa kena ni, belajar. Betul-betul. ego. Ego, betul-betul. Ego Satu salah lagi satu. memang saya pun Ana pun perasan kok bila tahu Ana pun macam sekarang pun rasa macam nyesal kok kalau dulu lah kita tahu pasal niaga ni mesti kita start awal dah. Ana pun rasa Bila macam tu dah start tapi buat awal. kena ha. Tapi entah pernah Betul. daftar pomade jadi dropship pomade kan? Ah, jadi buat asyik je. tapi tu Dulu kan? lah. Alhamdulillah lah. Ada pengalaman sekejap. Hmm. Tapi Dia bila macam sekarang kita ni kita tengok tapi kalau sekarang ni macam kalau kita dah tengok situasi keluarga kita, jadi hmm, kita terasa juga macam nak berubah. betul. Macam Anas di bukan tambuh. Ki enjoy apa semua kan. Ya Tapi betul. sebab kita ada tanggungjawab. Maknanya kita utamakan apa yang utama. Memang kena gitu. Kita boleh je macam nak kasih-kasih ke. Tapi Ya, maksudnya kalau kita kasih-kasih bagai, kita tu tak ada lewat napa-napa. Kita muda. Kalau kahwin muda tu ya betul. kahwin. Dah kalau tak ada kerja macam mana kita nak sara. Dah kita betul gitu lah. Ya Kita punya betul. keluarga kita dak besar lagi. Tapi kita nak tambah pula lagi satu tanggungjawab lain. Bos tak balik lagi. Betul. Betul-betul. Sebab Betul. jangan dikejar macam satu satu ujian lah anak-anak muda kita, tapi tu lumrah lah dikurniakan rasa cinta sayang. Ya betul. Jadi Memang lupa. sometimes benda tu jadi kita punya ada juga ada orang dia punya side dia kata tak apa bercinta boleh buat benda ni. Tapi hakikatnya kalau kita pegang pada hakikat benda tu bukan atas daya kita lah. Maknanya kalau kita bercinta pun bukan masanya lagi. Mm-mm. Betul. Di Alhamdulillah. Lagi 5 minit ah. Lagi 5 minit. Lagi minit 5 minit.
Okay, so apa yang saya nak cakap? Syahrul Ramadan. Assalamualaikum. Syahrul Ramadan. Allah Allah. Ui. So, nak cakap apa lah? Apa yang nak cakap? Tadi kita cover apa? Cabaran. Cabaran anak muda. Kita topik anak muda kan. Muda bukan pahala untuk berjaya kan. Jadi cabaran antara tu cabaran, lepas tu ketakutan. Kita nak pergi hal kita boleh kupas. Dia anak muda ni. Anak muda Ada mari ada tapi apakah? Syahrul bagi soalan. Kalau ada apa-apa soalan ataupun pendapat daripada penonton, boleh komen. So kita akan boleh akan urai, jawab. InsyaAllah. Bukan soal jawab lah, macam lebih kepada kopi berborak. Betul. Berborak. Betul. Kenapa ya? Kejap. Saya pun tak tahu lah. Nak cakap apa. Banyak sebenarnya topik anak muda ni. Mungkin ya, tak betul. mari. Tak mari lah. Ya. Apa? Okay. Apa? Selain macam ada orang hak tadi lah, selain daripada bisnes. Sebagai kalau lebih-lebih lagi kita belajar tu sebenarnya benda yang bagus juga sebenarnya. Bila kita masuk universiti ke apa semua tak apa boleh. Masuk je teruskan. Belajar tu jangan tinggal. Tak kata benda tu takkanlah kita nak suruh semua berhenti universiti yang betul. kosong. Bukan kita masuk kita. Jadi masuk kita belajar maksudnya kita fokus kepada macam matlamat, maknanya biar gini. kita capai something lah. Ya, betul. Macam kita jangan sempitkan minda. Contoh macam kalau orang tak belajar, dia tak akan berjaya. Padahal kita, yang masing-masing tu ada jalan masing-masing. Kalau belajar untuk jadi apa yang dia nak, kalau yang tak belajar ni biasanya ke bisnes lah. Jadi secara secara apa ni? Secara apa? Zahir. Umum. Secara umumnya kita macam sekarang kita anak muda, katalah kita sebagai pelajar juga. Katakanlah kita dalam belajar tu kita ambil bidang kita minat, maksudnya ada orang minat doktor apa semua, bidang fotografi ke bidang kulinari, yes, ambil bidang tu. Maksudnya bila dia jadi doktor lepas ni, ilmu kedoktoran tu ada, maknanya dia manfaatkan ilmu lah. Maknanya sekarang ni anak muda gini. Secara umumnya anak muda memanfaatkan ilmu je sebenarnya. Tak kira kita sebab tadi kita punya untuk berjaya. Jadi walau sama ada bisnes ataupun belajar, kita manfaatkan ilmu tu tunggu supaya kita dapat apa sebenarnya objektif. Macam kalau nak pandai doktor, kita tahu semua pasal doktor, tentang kedoktoran. Lepas tu lepas ni mungkin kita boleh dalam bidang bisnes kita boleh buka klinik pula, kita boleh buka klinik swasta ke apa semua. Lepas tu katakanlah videografi pula, sebab ilmu macam kita pandai, kita boleh ajar orang lain. Jadi function kita pandai tu adalah sebenarnya untuk ajar orang lain, untuk menambah nilai orang lain. Tambah ilmu kita untuk kita tambah ilmu, tambahkan apa? Manfaatkan untuk orang lain. Betul. Kerja kita macam, sebab belajar ni makan masa. Ya. Kita buat benda-benda pun kita akan beri manfaat dekat orang lain juga. Bukan untuk diri kita sendiri je. The more you give, the more you get. Macam tu. Lepas tu ada kan hadis manusia yang bermanfaat.
sebaik-baik manusia tu apa? Gimana? Cuba cikgu Pak. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara betul. kamu ialah belajar Quran dan mengajar. Itulah. Ana ada pernah dengar huraian orang yang hurai hadis tu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang belajar Quran dan menyebarkannya tu merupakan sebenarnya ada orang kata Nabi nak menunjukkan contoh supaya Quran tu adalah ilmu, allamahu betul. tu mengajarkannya tu adalah untuk kita ilmu tadi tu kita kongsikan kepada orang lain. Betul. Dia maksudnya Nabi menggunakan Al-Quran sebagai contoh maknanya Istilah. tu dasar. Istilah. Betul. Ya, betul. Okey. Okey Syami. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita live lagi. Terima kasih sebab sudi live bersama. Terima kasih berkongsi juga. ilmu. Betul. Tak ada lagi. Walaupun Sharing. betul. Sharing. Alright. At least kita manfaatkan masa selamat petang berbuka. masa ni. Ya, betul. Terima kasih. Manfaat sebelum Apa dia nak berbuka. Jangan lupa kepada yang menonton sebelum waktu berbuka kepada yang berada di Malaysia lah. Sebelum waktu berbuka tu ambillah masa sikit berdoa. Sebab kita ada matlamat kan. Jadi kita berdoa tu adalah satu tools kita untuk minta dengan pemberi matlamat tu. Pengkurnia matlamat tu. Okay, jadi itu saja penutup. Okey Syami. Rasa dah puas Selamat lah. berbuka Syami. Betul. Rasa dah puas lah. Sedap pula. Penyebab ilmu lah. Alhamdulillah. Okey Syami. Ada lagi nak komen tapi dah. 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 Okey. Dah. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ada masa kita live lagi. Salam. Beres. So Alhamdulillah. Selama berapa minit Alhamdulillah kita dapat berkongsi ilmu. Saat ianya dapat memberi manfaat dekat kita semua. Dan saya nak ucapkan selamat berbuka puasa. Sebelum berbuka tu kita ambil sedikit masa untuk berdoa sebab berdoa sebelum berbuka adalah satu masa yang mustajab. Okay, insyaAllah saya akan live lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Anda kaya dan berjaya insyaAllah.